Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 26 hari bulan 1 2023, saya Syarul ingin berkongsi satu ilmu dengan anda berkenaan dengan satu konsep perniagaan yang dinamakan sebagai EBSI ataupun ada yang kata ESBI. Okey. Apa tu konsep ESBI? E adalah merujuk kepada employee ataupun pekerja. Kita mungkin 80% daripada kita pernah bekerja dengan orang. Ada yang bekerja di sektor swasta, ada juga yang bekerja di sektor kerajaan. Dan apabila kita bekerja dan kita mempunyai majikan, maka kita adalah di dalam ruang lingkup, iaitu ruang lingkup yang dikenali sebagai employee ataupun E, yang mana kita ada pekerjaan dan kita menerima gaji bulanan. Tapi harus kita ingat, jika kita ingin bebas daripada masalah kewangan, maka kita tidak boleh hanya tertumpu kepada pekerjaan yang berharapkan gaji bulanan, kerana ia adalah satu ruang lingkup yang hanya kita cukup makan untuk bulanan, dan kita kena akur dan kita kena terima bahawa tahap kehidupan kita dari tahun ke tahun akan terus meningkat dan keperluan kita pun pembelajaran kita terus meningkat. Maka sebagai orang yang bijak dalam menguruskan kewangan, kita harus beralih. Kita mesti ada satu plan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang untuk kita beralih daripada seorang yang bekerja kepada seorang yang mempunyai pekerjaan sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan pekerjaan sendiri? Di dalam konsep ini dinamakan sebagai S, iaitu self-employed, atau kita mempunyai pekerjaan kita sendiri. Contohnya mungkin kita ni pengusaha sesuatu produk, atau kita buat perniagaan pasar malam, atau kita menjadi trading kepada syarikat-syarikat yang mengeluarkan produk, ataupun kita juga menjadi ejen pemasaran. Bermaksud kita mempunyai masa yang tersendiri dan pendapatan kita adalah bergantung daripada bagaimana usaha yang kita jalankan. Lebih banyak usaha yang kita jalankan, lebih banyak produk yang kita jual ataupun hasil jualan kita, maka di situlah letaknya tahap pendapatan kita. Maka apabila kita bercakap tentang S, self-employed ini, ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Yang mana kemungkinan apabila kita bekerja hanya mengikut kita punya kemampuan kemahiran, iaitu menggunakan tenaga kita, jika ia hanya kita sahaja yang boleh lakukan, apabila kita mengalami masalah kesihatan, maka segala pendapatan yang selama ini kita curahkan kepada kita punya perniagaan kemungkinan akan terhenti, kerana ia ada satu permasalahan atau satu challenge yang harus kita hadapi adalah apabila kesihatan itu ataupun kemahiran kita itu dijejaskan dengan penyakit yang kita alami. Itulah dia punya risiko apabila kita menjadi self-employed. Maka untuk kita mengelakkan risiko tersebut, kita harus sebagai seorang yang bekerja sendiri, yang punya perniagaan sendiri, kita harus beralih kepada B, iaitu business owner. Apa maksud business owner? Yang mana kita mesti membina satu sistem atau satu empayar perniagaan yang mana ia melibatkan network, ia melibatkan sistem. Sebagai contoh, kalau kita ada duit yang banyak, mungkin kita boleh membina satu tower telekomunikasi. Macam contoh kita sebagai owner, sebagai
gelombang 5G, maka kita bolehlah membuat rangkaian di mana semua pengguna-pengguna telefon atau syarikat-syarikat telekomunikasi adalah network kita. Tapi kalau kita tiada pendapatan yang besar, kita boleh juga join ke mana-mana company yang membuat konsep sebagai business owner atau IBO, Independent Business Owner, yang mana syarikat ini akan mengeluarkan produk tetapi ia membuat satu model operasi perniagaan seperti value chain hybrid system, yang mana ia memberi keuntungan kepada kita sebagai business partner menggunakan sistem. Kerana sistem ini apabila kita membina mungkin antara setahun, 2 tahun atau 3 tahun, ia akan berjalan dengan sendiri dan ia menjadi satu mesin cetak duit kepada kita. Biasanya apabila kita nak menceburkan di dalam menjadi IBO, kita harus mencari satu syarikat yang mempunyai integriti dan yang mempunyai akses ataupun network yang besar, dan ia juga satu model perniagaan yang boleh memulangkan balik kepada usaha kita, dan ia menggunakan sistem bagi menjamin pendapatan kita. Maka di sini kita harus faham bahawa satu syarikat kita harus lihat dari segi aspek produknya, bagaimana sistem perniagaannya dijalankan dan bagaimanakah visi dan misinya, adakah sistem itu akan terus berjalan dan ia boleh diwariskan kepada waris-waris kita. Contohnya saya telah berkecimpung dalam satu syarikat Maxima yang hampir 9 tahun, dan syarikat tersebut telah beroperasi 10 tahun di Malaysia, di Asia, dan kini sedang berkembang di peringkat dunia. Dan saya lihat syarikat ini menggunakan satu model operasi yang dikenali sebagai value chain hybrid system, yang mana syarikat ini menggunakan sistem untuk memastikan semua usahawan-usahawannya berjaya dengan hanya di hujung jari. So business owner atau type B ini perlu ada sistem yang mengendalikannya. So saya rekomen anda, kalau anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang value chain hybrid system ini, bolehlah hubungi saya atau layari saya pun Telegram, ataupun hubungi saya untuk saya terangkan bagaimana daripada S anda nak pergi kepada B, iaitu business owner. Setelah kita menjadi business owner dan setelah kita mendapat kebebasan kesihatan, mendapat kebebasan masa dan mendapat kebebasan keuangan melalui sistem cetak duit tersebut, maka kita harus bijak meningkatkan kita punya keuangan. Biarlah kewangan kita ini dia meningkat. Jangan simpan dekat bank atau simpan di fixed deposit. Kita harus tingkatkan dengan menjadi kepada ruang lingkup dinamakan sebagai I, iaitu investor. Biar duit itu yang bekerja untuk kita. Tetapi kena ingat, jangan kita invest kepada sebarangan investment, kerana kadang-kadang investment yang tiada jaminan akan membuat kita boleh jadi bankruptcy. Mungkin duit yang selama ini kita usahakan akan jatuh. Maka kita harus mencari satu syarikat yang kukuh. Contoh, saya ingin beritahu bahawa untuk tahun ni, sebelum bulan 10 tahun ni, Maxima sedang melancarkan satu promosi untuk offer kepada semua ahli-ahlinya untuk mendapat pink form. Pink form itu adalah satu jaminan untuk kita mendapat saham antarabangsa di Nasdaq, yang mana syarikat akan diapungkan di Nasdaq di New York punya exchange rate USD. Ini adalah satu pelaburan atau investment yang bagus, yang mana kita dah tentu untung dan tidak akan rugi. Di sini ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengembangkan duit kita. Oleh itu, kepada anda yang mendengar YouTube saya pada hari ini, so saya jemput anda secepat mungkin untuk bersama dengan kami, kerana insya-Allah pada bulan Oktober 2023 ini, syarikat yang mengamalkan value chain hybrid system ini akan diapungkan di bursa saham antarabangsa Nasdaq. Di sini adalah satu konsep yang mana anda boleh mengembangkan keuangan anda dengan lebih banyak dan terjamin. Inilah satu konsep yang kita harus faham, bahawa untuk
menjadi seorang manusia yang berjaya, yang mendapat kebebasan keuangan, masa dan kesihatan, maka kita harus bijak melaburkan duit kita kepada suatu perniagaan yang menguntungkan. Oleh itu, jadilah usahawan yang bijak, keluar daripada E, pergi kepada S dan pergi kepada business owner, join Maxima Business yang mengamalkan value chain hybrid system dan ikuti peluang-peluang sebagai pemegang saham syarikat yang akan beroperasi lebih daripada 20 buah negara di dunia, dan biar duit yang membina empire perniagaan kita supaya kita menjadi jutawan di dunia dan jutawan di akhirat. Assalamualaikum dan jumpa anda. Jangan lupa hubungi saya untuk mendapat pencerahan lanjut. 012-670-7708. Saya ulangi, 012-670-7708 untuk anda menjadi seorang investor yang hebat. Assalamualaikum, sayang anda semua.